kawasanku ini. Keringatmu membasahi pipimu. Cantik-cantik kawasanku, engkau hidupku. Nyanyikan lagu ini, keringkan oh keringatku. Lupakanlah sementara lelahmu ini. Jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendang. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendang. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. La 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 keringatmu membasahi pipimu. Cantik-cantik kawasanku, engkau hidupku. Nyanyikan lagu ini, keringkan oh keringatmu. Lupakanlah sementara lelahmu ini. Jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendang. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendang. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Okey, baik, kita kembali ke pentas utama. Kita dah dapat banyak info daripada bawah tadi kan, yang rakan saya tadi pun dah berbicara seketika dengan pemain-pemain industri dekat bawah sana. Dan baik, saya nak memetik petang ni, saya nak memetik sikit apa yang titah tuanku sempena Hari Wilayah yang kita sambut 1 bulan hari tu. Tuanku bertitah yang semua warga kota dapat menjaga bandaraya ini sebagai bandaraya yang benar-benar bersih dan cantik. Dan jadikan bandaraya Kuala Lumpur bertaraf bandaraya kelas pertama, bukan kelas kedua, bukan kelas ketiga. Dan baginda berharapkan agar impian ini akan menjadi kenyataan. Kenapa saya petik titah tuanku tadi? Kerana kita nak bercakap mengenai kebersihan yang kita faham semua individu yang ada di sini dan mungkin sedang menonton kat rumah sana faham, tapi kita kurang pasti kebersihan tu sampai takat mana. Kita akan kupas dengan panel jemputan saya petang ni. Kita ada bersama dengan saya Puan Umi Kalsum binti Syuib, pengarah SW Corp Federal Territory. Betul Puan Betul. Saya sebenarnya mengidamkan mendengar suara wanita petang ni, dan saya telah dikabulkan doanya. Alhamdulillah, amin. Puan, kebersihan, apa yang kita boleh terjemahkan dalam bahasa yang mudah kebersihan tu sendiri, Puan? Okey, kalau kita kan pergi restoran lah ya. Betul. Makan sebab hari ni banyak sambal ya. Katalah you makan tiba-tiba ada lalat seekor, you makan tak? Lama fikir tu nanti tu. Lama ya fikir nak makan ke tak? Ada Betul. kita marah-marah orang, marah-marah ini tak apa, makanan tak bersih, bagi balik Betul. semua. Begitu Ya. juga yang packing ni. Kalau tak bersih orang akan marah, orang akan viral kan? Betul tak? Kuasa viral. Ya, kuasa viral kuat sangat sekarang. Jadi kalau kita kata kebersihan, yang paling dekat dengan kita sekarang adalah
banjir besar yang berlaku dekat Johor. Betul. Ada dengar tak berita yang sampah banyak, orang tak buang. Betul. Johor mana ada kapasiti nak buang semua. Ya? Macam SW Corp pun ada di Johor. Jadi SW Corp dah jadi tak mampu. Dulu kat Selangor. Betul. Dulu SW Corp tolong Ya. bantu Selangor dan Betul. sebagainya. Begitulah kebersihan. Kita dah nampak semua bersih. Turun kereta aja tak pijak sampah. Betul tak? Masuk shopping komplek bersih. Pakai baju bersih. Kita tak suka tengok yang kotor-kotor ni. Betul. Jadi hati kita kena bersih, perasaan kita bersih, pemandangan kita pun bersih. Itulah bersih yang sebenar-benarnya. Barulah kita capai satu tahap negara Malaysia ni bersih. Sekarang ni kita masih ada orang bercampur bau, dia bersih depan dia, belakang tak. Dia jadikan tu sebagai cover di depan untuk menutup sementara ketidakbersihan di belakangnya. Itulah orang kita. Orang kita banyak masalah lah, macam-macam masalah. Yalah betul. Saya side track sikit. Yalah saya daripada Kuantan tadi dalam perjalanan di highway. Di highway pun adalah sahabat kita ni. Betul-betul di depan saya dia wind down. Rasanya kita dah tahu lah apa nak buat. Memang betul. Plastik yang bungkus air tu betul dengan cantik melambung daripada kenderaan. Astagfirullahalazim. Jadi saya nak tegur sikit lah. Dan saya juga nak minta semua orang kat sini jadi orang yang berani tegur. Kita jangan tak berani tegur, berani tegur. Itulah salah satu program kami, berani tegur. Salah satu cara kalau macam Cik Azhari tadi nampak dia kan. Betul. Tapi tak boleh nak pergi tegur turun. Betul. Ambil gambar nombor kereta tu hantar kat saya. Nanti saya hantar dekat Pengarah Negeri Pahang SW Corp. Kita check my account. Kita boleh panggil dia datang SW Corp dan kita balon-balon sikit. Boleh masuk mahkamah. Maknanya kita rakyat ni ada kapasiti untuk buat macam tu ya? Ada. Hantar kepada SW Corp. Baik, maklumat yang terbaik dapat petang ni, ilmu yang baik kita kongsi bersama. Hantar. Okey, kita nak tahu juga kita bercakap dengan kebersihan Malaysia ni, duduk kita ni di Asia Pasifik nombor berapa tuan? Macam ni puan, macam soalan macam serius sangat ni kan. Okey, kalau dalam dunia lah. Dalam dunia ni ada lebih kurang 200 lebih negara ya yang dicatat oleh United Nations. Jadi Malaysia berada di tangga yang ke-68 terbersih di dunia. 68. Ya, 68. tapi 68 orang tengok hebatlah Malaysia duduk nombor 28 bersih. Bersih? Saya tak tahulah. Saya pernah lalu belakang ni banyak lagi sampah. Ya. Jadi pada saya bila tengok 68 tak boleh tengok 68 saja. Tengok berapa markah yang dapat. Markah yang dapat adalah berapa ya? 47.9. Kalau anak kita ambil SPM 47.9 tu fail ke pass? Fail. Pada kita mak bapak fail. Jadi kita anggap rakyat Malaysia fail. Fail ni kalau SPM fail jaga kebersihan. Kalau saya you all tak nak akui, saya akui. Kalau ada yang di sini berani akui kita belum bersih. Kuala Lumpur belum bersih. Ya? Orang tengok Kuala Lumpur ni sebagai benchmark tempat-tempat lain di Malaysia. Saya ada juga terbaca negara-negara luar macam yalah yang kita tahu Denmark merupakan antara negara yang telah diakui sebagai negara yang terbersih dengan markah dia 82.5. Ya. Ini dah memang ambillah tolak 47 tu. Berapa separuh, gap kita? Separuh lah. Hampir separuh. Kita nak mencapai kita dapat 10% out of it pun dah kira rasa dah cukup bagus Betul. Kita dapat kita tak perlu dapat jadikan top 10 tapi top 20 pun rasanya dah cukup kagum lah. Ya, apa yang penting kita naikkan purata kita melebihi 50 lah sekurang-kurangnya. Ya, tapi itu data pada tahun 2020. Tapi saya nampak kebersihan bukannya makin okey, ada tahap, ada tempat-tempat dalam Kuala Lumpur ni makin teruk. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan ada pergi ke pusat bandar utara yang di luar Pasar Borong Kuala Lumpur. Masya Allah, itu bukan Malaysia namanya. Itu lebih daripada Mumbai dan lebih daripada tempat dekat Dhaka yang saya pergi. Pengalaman peribadi saya di kawasan tersebut, saya nak cari bank saja kat situ. Saya kena selak sampah baru jumpa. Penat kami uruskan di situ. Saya penguatkuasa saya yang selalu turun macam kami pakai bacam ni dan penguatkuasa saya yang ada yang lain, ada yang beruniform penuh. Pergi ke sana kami terpaksa translate dengan bahasa Rohingya untuk ajar dia buang sampah. Memang dilekatkan di pintu-pintu rumah. Saya turunkan 60 orang penguatkuasa untuk beroperasi pada masa tu untuk educate. Semalam pun saya pergi kita pergi buat operasi SW Corp wilayah pergi buat operasi sampah terbang di jalan jalan tu, cuba tempat tu memang jalan gandik, ramai sangat orang luar. Jadi kami telah turunkan mereka ke bawah, semua orang diarahkan turun keluar pada rumah.
Jadi masa turun dulu kita ajar dia macam mana nak buang sampah, ikat sampah macam mana. Itu di Kuala Lumpur ya, semalam berlaku. Jadi penat kita mengajar. Jadi kita nak semua orang berani tegur. Tegurlah orang-orang ni kalau nampak orang buang sampah merata-rata. Rakyat kita atau rakyat asing. We have to be stern, kita kena tegas ya, tegas jaga kebersihan. But bagi saya bermula pada diri sendiri. Betul sangat-sangat. Kalau kita sendiri tak tarbiahkan diri kita sendiri, Baik. macam mana kita nak kekalkan kesan tu pada orang yang kedua. Betul. Ya? Ya. Dan mungkin cabaran, kalau boleh puan-puan kongsi dengan kita cabaran tu nak mendidik rakyat kita dan mungkin kawan-kawan kita yang datang dari luar ni untuk memastikan mereka tak menjadi penyumbang angka 47.5 tadi ni. Okey. Dia kena jadi penyumbang lebih bersih lah. Ya? Yang baik. Jadi kita nak kalau boleh semua orang berkooperasi, semua orang ada nekat dan tekad nak buat Kuala Lumpur ni bersih especially. Sebab kita ni ibu negara. Dia hati kepada Malaysia. Kalau Betul. hati kita nak bersihkan, begitu juga hati Malaysia. Dan saya ni asyik menerima aduan demi aduan. Hari ini pun ada aduan. Kita buat program kita semula, newspaper silap tulis, tak tulis kata bagi fabric tu bagi percuma kan. Okay. Sebagai sumbangan tak bayar, jadi kena marah juga. Jadi penyampaian kepada publik sekarang adalah amat penting bagi saya. Jadi apa-apa saja program yang ada macam hari ini, saya amat berterima kasih lah kepada pihak Suara TV kan. Because ini adalah peluang untuk saya dekat dengan masyarakat, tak kira di mana juga, sebab sampah ni ada di mana-mana. Untuk sampah, untuk pengetahuan, rakyat Malaysia mengeluarkan 1.17 kilogram sehari. Ya, 1.17 kilogram. 1.17 kilogram lebih kurang sama berat dengan satu paket gula tau. Ya, tapi orang KL lagi tinggi daripada purata. 1.37. Allah Orang KL. Purata tahun lepas. Ya, orang Putrajaya rendah sikit. Ya, alhamdulillah. Tapi itu yang kita kata, sampah banyak. Hari ini cuba kira, tuan-tuan puan-puan dah ada keluarkan sampah tak daripada rumah? Dah ada buat sampah tak kat sini? Ada tak sampah tu berat dia 1.17 kilogram? Jadi kalau kita nak kurangkan berat, kita kena kitar semula. Asingkan sisa-sisa di rumah tu. Itu dah wajib. Itu sebenarnya kempen ni dah lama saya dengar. Dah lama daripada 2015 dan kami boleh mengenakan compound sehingga RM1,000 kepada pemilik rumah, kepada pihak JMB yang tidak ajar pemilik-pemilik yang di rumah bertingkat tu asingkan sisa. Separation at source. Macam semua tempat peniaga sekarang sepatutnya kena separation at source. Ya, kena separate sampah plastik kotor, sampah plastik bersih. Sampah kotor dengan sampah kotor lah. Sampah bersih yang boleh dikitar semula, kertas, kotak, kitarlah semula. Tanah tak ada dah ni tuan. Tanah dah makin tak ada. Betul, kita betul. nak simpan sampah Itu hakikat, ni. itu hakikat. Satu hari rumah kita atas tapak pelukusan sampah nak. Tak nak saya. Anak cucu saya tak nak. Ya. Oi, ngeri. Fikir-fikirkan. Okey, tadi puan ada menyebutkan mengenai aduan yang diterima dan saya tengok statistik kat sini 2021 514. Ya. Dan yang mengejutkannya bila masuk 2022 dia bertambah sekali ganda menjadi 1505. Mungkin sebab saya selalu promo aduan kot. Kan? Ya? Jadi saya nak promo juga aduan. Saya nak you all adu. Apa saja tak kena adukan kepada kami. Kami akan cuba cari jalan untuk memperkasakan kebersihan Kuala Lumpur. Baik. Jadi nombor aduan dia Ni nak tahu juga. 1800 8472. Dapat tak? 1800 Oi. Itu nombor dia untuk Jadi, aduan. Ini boleh digunakan 24 jam sehari ataupun waktu Ia pejabat boleh sehari? digunakan. Dia selepas certain time akan diangkat oleh pejabat konsesi sebab kita centralized. Macam Baik. SW Corp ni adalah agensi kerajaan yang memantau, yang mengawal selia pihak konsesi. Konsesi ni ada 3 dalam Malaysia, Tuan Azari. Jadi konsesi yang jaga dekat yang buat kerja-kerja kutip sampah, bersih, yang bersih persekitaran, you all boleh nampak pakai baju merah belang kuning. Ya, pernah tengok Alam Flora punya pekerja? Betul. Tolong hormat orang-orang yang bekerja kat situ. Jangan ambil sampah buang depan dia. Kalau nak buang pun tempat dia tu tunduk sikit. Itu kita hormat orang bekerja sebagai hero kebersihan ni. Mereka menjanjikan dan menjaminkan kawasan perumahan kita menjadi bersih. Kenapa pula kita tak perlu hormat mereka? Betul. Jadi konsesi ni ada dekat untuk SW Corp ni ada dekat 54
pihak berkuasa tempatan di seluruh semenanjung Malaysia. Ada 7 negeri sahaja di mana SW Corp beroperasi sebab negeri-negeri ini menerima Akta 672. Ada akta Ada akta. Sebab tu tertubuhnya SW Corp sama. Bila dah ada akta maknanya betul lah puan kata tadi memang ada akta dan ada compound-compoundnya. ada compound dan sebagainya. Minimum RM1,000 atau maximum? RM1,000 tu kalau tak asingkan sisa. Domestik? Sisa di rumah domestik. Okey. Ya, domestik. Juga sisa dekat commercial CII macam bangunan ni. Jadi Okey. pemilik bangunan ini ataupun management bangunan ni kena pastikan ada tempat kita semula. Kita memang Okey. datang selalu. Baik. Ya. Dan juga kalau macam untuk sampah haram. Sampah haram kalau tahun ni kita dah tangkap 2 kes. Ya, kalau campur semua daripada tahun 2020 ke 2023 kita dah tangkap 27 kes masuk mahkamah, dihukum di mahkamah, boleh dihukum di antara 6 bulan ke 5 tahun penjara atau dikenakan denda RM10,000 sehingga RM100,000. Ni yang buang sampah haram, lori-lori Ya, pergi buang ya. kata-kata ni. Tak berbaloi Banyak sungguh. kes sekarang ni. Betul banyak yang menjadikan tapak Ya. pelupusan sampah haram. Kami merata-rata. memantau ya, kita ada 40 hotspot, saya ada penguatkuasa yang pergi mantau siang malam. Kita pakai CCTV dan kita pakai drone untuk pemantauan. Baik. Okey, mungkin kita ada berbaki lebih kurang dalam 2 minit saja sekarang ni. Puan, saya nak tahu cabaran yang nak tahu kan. Okey, cabaran saya nak kurangkan sisa wilayah persekutuan yang pergi ke tapak pelupusan sebanyak 10% dalam tahun by tahun 2030 ini. Tapi itu cabaran saya sebab satu hari sampah dekat wilayah persekutuan terutamanya Kuala Lumpur adalah 2,400 tan. 2,400 tan darab 1,000. Dalam 1,000 kilo dapatlah kilogram berapa juta tu ada. Aduh. Itu sehari. Ya, Allahu sehari. Akbar. Jadi sampah kalau setahun macam mana? Tolonglah masing-masing kita kena kuat. Kita kena bantu kerajaan. Itu bukan kerja kami saja nak sapu sampah anda. Ya? Macam kita jaga kebersihan di rumah, juga kebersihan negara. Itu paling penting. Baik. Dan saya nak turunkan kilogram per person daripada 1.17 kepada 1 kilo sahaja seorang sehari. Satu hari ya. Ya, zero illegal dumping. Tak ada dah hotspot sampah haram. Itu Baik. kita nak. Baik, mungkin sebagai pengakhir kita banyak sebenarnya kita Banyak. nak banyak puan. Saya rasa macam Ya, tak cukup. Kena follow kami lah. Ya, betul. Follow kita dekat Jadi, SW Corp wilayah. SW Corp itu di FB ya. FB. SW Corp Wilayah Persekutuan Betul. boleh nampak, boleh bagi feedback, boleh berinteract, Boleh, berkomunikasi. Okey. Kata-kata akhir daripada puan. Kata-kata akhir saya mohon semua yang ada di sini bertanggungjawab menjadi rakyat yang prihatin, yang berani tegur. Kita tak ada nak terus-terusan nak compound orang, tapi berubahlah. Tolonglah berubah di rumah masing-masing, buat pengasingan sisa dan amalkan kita semula. Boleh hantar ke tempat-tempat yang menerima barang-barang kita semula. Topik tu kita sentuh besok. Okey, menarik. Jangan ke mana-mana. Kita akan kupas lagi dengan lebih menarik untuk hari esok dan untuk itu kita wrap up untuk sesi pada hari ini. Terima kasih puan kasih kerana sudi banyak-banyak. bersama dengan kita. Sangat Dan sudi. ingat jangan kita jadikan ketakutan kerana takut disaman sebagai punca untuk kita Betul. buang sampah. Tapi sebaik-baiknya kita jadikan itu amalan kita yang betul. Baik? Pahala tu pahala. Betulkan amalan dan amalkan yang betul. Betul. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Dengarlah sayang, ku dendang lagu-lagu yang baru. Buat hidupku kawasan indah, cantik berseri, hargailah selalu. Siang dan malam, kudrat dicurah, menabur baki, sampah disapu, lontang dicuci, bersihnya kawasanku ini. Keringatmu membasahi pipimu, cantik-cantik kawasanku, engkau hidupku. Nyanyikan lagu ini, keringkan oh keringatku, lupakanlah sementara
setiap saat. Jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendam. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Thank you.